Okey, pelajar semua, kita teruskan dengan bahagian yang kedua, proses pembentukan kata. Proses yang kedua yang kita panggil sebagai analogi. Jadi kita nak lihat apakah analogi ini sebenarnya, ya. Okey, analogi bermaksud pembentukan kata melalui proses dengan cara mengiaskan kata baharu. Kata baharu dikiaskan dengan bentuk kata yang telah sedia ada, yang telah digunakan sejak dahulu. Jadi sebenarnya kaedah ini memberikan panduan kepada para penggubal untuk apa? Untuk cipta. Ya, daripada analogi ini mereka mendapat idea bagaimana untuk mencipta perkataan-perkataan baharu yang sebenarnya tujuannya untuk memperkaya kosakata. Jadi kalau kita lihat dalam kamus, kebanyakan perkataan-perkataan yang dibina itu sebenarnya ideanya mungkin datangnya daripada kaedah analogi, iaitu mengiaskan kata baharu dengan bentuk kata yang telah sedia ada. Jadi kalau kita lihat pada proses ini, perkataan baharu tadi yang telah saya kata untuk memperkayakan kosakata. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh yang ada seperti tata bahasa, tata bahasa, geopolitik, jurunikah, lelabah, pasca revolusi. Jadi kita ambil satu contoh seperti tata tertib. Tata tertib kita ambil awalan tu, ya, iaitu tata. Kita mencipta, penggubal bahasa itu mencipta banyak perkataan daripada awalan tata, seperti tata cara, ya, tata hias, itu menggunakan tata. Jadi kaedah ini sebenarnya dia beri panduan daripada perkataan tata tadi, memberi panduan untuk mencipta lebih banyak perkataan. Okey, contoh lain yang saya boleh berikan ialah seperti juru. Juru boleh ada juru nikah, boleh ada juru wang, juru audit, juru acara, juru hebah, juru foto dan juru iring. Okey. Jadi kita teruskan dengan proses yang ketiga, iaitu proses peleburan fonem. Peleburan fonem kita boleh katakan sebagai kita membentuk perkataan itu melalui proses menggabungkan. Kita gabung perkataan supaya jadi satu perkataan. Okey, kita gabungkan perkataan supaya jadi satu perkataan. Tetapi ada proses lain. Selain daripada kita gabung, kita lebur ataupun menggugurkan bunyi-bunyi tertentu. Jadi kalau nak faham, fonem tu ialah bunyi. Okey, contoh yang dapat saya di sini ialah contohnya benda alir. Benda ialah satu perkataan, alir ialah satu perkataan. Tetapi apabila kita nak gabungkan kedua-dua perkataan ini, kita menggugurkan fonem A. Di tengah-tengah kita gugurkan fonem A yang kita panggil sebagai vokal. Sama juga dengan benda asing. Selalu yang kita sebut, kita tak sebut sebagai benda asing, tetapi selalu kita boleh dengar, ya, ada yang menyebut sebagai benda asing. Bagaimana dengan contoh yang kedua? Di sini berlaku pengguguran fonem konsonan, iaitu konsonan K, ya. Contohnya kita tidak sebut sebagai me kecil, tetapi kita gugurkan ke, tetapi kita gantikan dengan bunyi nge. Jadi makna dekat situ kita menggugur tapi kita menggantikan. Contohnya morfem terikat me bergabung dengan morfem bebas iaitu kecil. Sepatutnya bunyinya ialah me kecil, tetapi kita menggugurkan bunyi sebenar konsonan K itu menjadi kepada nge. Bermakna morfologinya akan jadi mengecil. Sama juga mengeras, kita gugurkan konsonan K. Itu melalui proses guguran fonem. Bagaimana dengan kaedah-kaedah yang lain yang kita boleh nampak pada skrin ini? Kaedah yang keempat ataupun yang kita boleh lihat pada skrin ini iaitu kaedah perluasan makna. Jadi apa yang kita nak katakan dalam perluasan makna ni, ya?
kita boleh katakan perluasan makna, kita membentuk perkataan dengan cara mengambil perkataan yang telah sedia ada. Jadi kita ambil dulu perkataan yang telah sedia ada tu, kemudiannya diperluaskan maknanya kepada hal-hal yang lain. Yang ni kita agak susah sikit untuk mencari perkataan yang lebih banyak. Dia tertumpu kepada setengah perkataan saja. Okey, apa tujuannya? Kalau kita lihat tujuannya, dapat memperkaya, selain pada dapat memperkaya kosakata, dapat mencipta perkataan dengan kaedah ini, dia sebenarnya menunjukkan keterbukaan. Kita bahasa Melayu tu bersifat terbuka untuk menerima perkataan ataupun unsur bahasa lain, bahasa asing, untuk menjadi sebahagian daripada bahasa Melayu itu sendiri. Contohnya seperti biasa kita dengar dalam bahasa Inggeris, family. Tapi bila dipinjam ke dalam bahasa Melayu, ejaannya berubah. Ejaannya berubah menjadi kepada family. Ejaan Y di hujung family itu bertukar kepada I. Seterusnya kita beralih kepada kaedah yang kelima, iaitu pemberian makna khusus. Jadi pemberian makna khusus ni ialah satu proses yang kita ambil ataupun kita bentuk perkataan tu dengan cara mengambil perkataan-perkataan yang telah sedia ada lalu diberi makna khusus atau dijadikan istilah. Okey, kita pernah dengar perkataan surih, Kita pernah dengar perkataan surih. Jadi surih tu kalau kita lihat dalam kamus, maksudnya adalah bekas atau kesan yang dilalui oleh sesuatu, seperti jalan yang dilalui oleh siput, di atas daun pisang ataupun di atas apa saja permukaan. Jadi kita mengambil idea, penggubah bahasa tadi mengambil idea daripada perkataan surih itu lalu meniru perkataan itu, mengambil perkataan itu untuk dijadikan perkataan yang mempunyai maksud yang lain. Jadi makna lain untuk perkataan surih itu dah jadi maksudnya meniru atau melukis peta. Itu contoh tentang surih. Banyak lagi contoh lain seperti batuk, adu, kota, hijab. Kita ambil contoh batuk. Batuk kalau di sebelah utara sana, batuk itu maknanya ialah gayung. Tetapi kita menggunakan perkataan batuk itu untuk distandardkan dalam perbualan seharian kita. Batuk juga kita boleh katakan mempunyai makna yang lain, iaitu makna satu penyakit ataupun kita mengidap sakit batuk. Itu batuk. Jadi contoh-contoh seperti hijab, kota dan adu tu menunjukkan bahawa perkataan tadi diambil dan diberikan pula makna yang lebih khusus. Itu tentang pemberian khusus. Okey. Jadi seterusnya iaitu peminjaman kata. Yang ini, proses ini yang paling mudah. Kalau kita lihat mana-mana bahasa sekalipun memang akan meminjam kata daripada bahasa lain. Ini yang kita panggil sebagai proses meminjam kata. Kalau anda semua buka kamus, anda akan pasti memang akan jumpa dengan perkataan-perkataan yang banyak dipinjam dari bahasa-bahasa lain. Antaranya dah tentulah bahasa Inggeris, bahasa Arab, termasuk ada juga bahasa Mandarin, bahasa Cantonese yang dimelayukan. Jadi kita tidak boleh merasakan bahawa sesuatu perkataan tu menjadi hak milik mutlak kepada sesuatu bahasa kerana kita bebas untuk meminjam perkataan itu untuk disesuaikan ke dalam bahasa kita. Itulah flexibility bahasa yang perkataan-perkataan. Okay? Jadi contoh yang biasa kita jumpa dalam kamus, banyak contoh seperti element, magistrate, diplomat, variant, systematic, politik, dominant dan juga pandemik. Apabila sesuatu senario ataupun masalah berlaku, akan berlakulah peminjaman perkataan dari bahasa-bahasa lain. Seperti yang saya dah sebut tadi, ada perkataan seperti variant,
dan juga pandemik. Jadi dua perkataan itu asalnya kurang popular, tetapi disebabkan melandanya satu wabak virus COVID-19, kita cenderung untuk meminjam dari bahasa Inggeris. Jadi selalunya apabila melibatkan peminjaman, kita akan menukar ejaan. Menukar ejaan dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu untuk disesuaikan dengan sebutan kita. Jadi itu dari aspek proses peminjaman perkataan. Jadi ada lagi proses yang lain yang tidak kurang pentingnya, yang memberi nilai tambah yang sangat penting sebenarnya kepada kosakata bahasa Melayu. Apakah proses itu? Proses itu dikenali sebagai proses yang ketujuh, iaitu proses penambahan. Proses penambahan dalam proses pembentukan perkataan dalam bahasa Melayu sangat penting sebab penggubal-penggubal bahasa hanya menambah kata akar satu suku kata tadi. Menambah ataupun memberikan penambahan kepada kata akar satu suku kata dengan perkataan lain yang terdiri daripada satu suku kata juga. Jadi di sini betapa kreatifnya penggubal bahasa. Mereka dapat menggubal satu-satu istilah tu dengan cara banyak proses. Jadi proses penambahan ni antara proses yang sangat menarik kalau kita lihat. Okey, kalau kita lihat contoh yang ada untuk penambahan. Okay. Kalau kita lihat suku kata yang pertama tu iaitu bu. Kemudian yang kedua sa dan yang ketiga te. Kalau anda buka kamus, suku kata ini selalunya ada di bahagian depan. Okey. Jadi suku kata ini akan berturutan bu 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 bu, tapi kita akan dapati suku kata akhirnya akan jadi bunyi yang lain. Okey, contohnya bukit, bulan, buluh. Suku katanya sama iaitu bu, tetapi suku kata akhirnya akan berubah. Dan inilah keistimewaannya apabila penggubal bahasa menggubal satu-satu istilah membawa sekali dengan maknanya. Jadi di dalam kamus sudah tentu setiap satu perkataan ini akan mempunyai maknanya yang tersendiri. Inilah yang kita katakan proses memperkaya kosakata dalam bahasa Melayu. Begitu jugalah suku kata seperti sa, kita ada sabit, kita ada sabun, kita ada salah. Bagaimana dengan suku kata te? Kita ada tebuk, tebing, terik. Jadi itulah keistimewaannya untuk proses penambahan. Jadi kita teruskan dengan proses yang ke-8, proses penciptaan. Apa yang penggubal bahasa lakukan untuk proses penciptaan ni? Okey, baik, saya terangkan. Proses penciptaan ialah satu pembentukan kata yang melalui proses penciptaan kata-kata baharu. Jadi perkataan tadi baru dicipta, tetapi tidak berdasarkan kepada mana-mana perkataan yang ada. Dia dicipta secara baru. Dalam proses ini, perkataan ini dicipta berdasarkan makna yang ditimbulkan oleh masyarakat atau yang dikiaskan kepada suatu benda. Ini kreativiti yang agak maksimum kepada penggubal perkataan dalam bahasa Melayu. Mereka berfikir menggunakan bahasa lain, tetapi mencipta perkataan itu untuk disesuaikan dengan konteks bahasa Melayu kita. Okey, contoh yang saya dapat berikan di sini seperti perkataan kiwi. Seperti perkataan kiwi, kalau kita lihat kiwi tidak ada di Malaysia. Jadi kalau kita lihat kiwi itu ialah sejenis burung yang kebanyakannya terdapat di New Zealand. Tapi bagaimana dengan kreativiti penggubal bahasa kita?
menggunakan perkataan Kiwi itu untuk mewujudkan perkataan yang kita gunakan seharian. Ya, contohnya seperti bapa-bapa kita sedang menyilat kasut menggunakan penyilat kasut jenama Kiwi. Di situ penggubal bahasa mendapat idea untuk menggunakan perkataan Kiwi lalu diberikan morfem terikat di situ iaitu mengiwi. Di situlah yang dikatakan secara maksimum yang digunakan oleh penggubal bahasa. Itu satu contoh. Bagaimana dengan perkataan yang asalnya tiada dalam bahasa kita seperti afiat dan juga khalifah. Nampaknya contoh dua perkataan ini digunakan untuk memberikan nilai tambah kepada bahasa kita untuk mempelbagaikan makna. Contohnya, mengafiatkan. Mengafiat tu maksudnya mungkin kita boleh faham afiat adalah satu bentuk makanan yang boleh menyihatkan badan. Kalau bukan makanan sekalipun, kita menggunakan mengafiatkan untuk memberikan makna menyihatkan. Menyihatkan. Okey, bagaimana dengan perkataan khalifah yang sebenarnya berasal dari bahasa Arab? Jadi kita gunakan perkataan khalifah tu diberikan pula dengan morfem terikat menjadi kekhalifahan. Jadi kekhalifahan itu sebenarnya dalam bahasa Arab tiada perkataan tersebut. Jadi kita menggabungkan morfem terikat dengan khalifah untuk menunjukkan satu makna lain pula di situ. Ya, okey. Baik, para pelajar semua, kita teruskan dengan proses yang ke-9 iaitu proses penggemblingan. Jadi kita lihat apa sebenarnya proses penggemblingan ni. Okey, perkataan yang dibentuk melalui proses penggemblingan ialah dengan cara gabung. Gabung berapa patah perkataan? Okey, gabung 2 ataupun lebih patah perkataan. Di samping gugurkan bahagian yang lain daripada perkataan tersebut. Contohnya yang biasa kita dengar kugiran dia sebenarnya daripada 3 morfologi iaitu kumpulan gitar rancak. Itu sebenarnya kita gabung 2 patah perkataan ataupun lebih. Kita ambil suku kata awal saja kan. Suku kata awal saja dan kita gabung supaya mudahlah kita nak sebut mudah juga untuk kita ingat Okey, pada paparan yang anda lihat ni kita akan nampak tadi kumpulan gitar rancak. Tadi kumpulan gitar rancak yang menjadi kugiran Berita Nasional Malaysia akan jadi bernama Taman Didikan Kanak-Kanak. Biasa kita dengar tadika tu kan. Jadi sebenarnya ialah ringkasan daripada morfologi Taman Didikan Kanak-Kanak. Seterusnya kita selalu pergi ke pawagam. Sebenarnya ialah gabungan 3 morfologi iaitu panggung wayang gambar. Dan yang terakhir ialah perhilitan iaitu gabungan morfologi perlindungan hidupan liar dan taman negara. Okey, itu ialah proses penggemblingan. Jadi wujudnya perkataan-perkataan begini sebenarnya antara lain mudahlah kita nak sebut. Tak perlu sebut panjang-panjang dan tak perlu juga tulis panjang-panjang. Okey, jadi apakah prosesnya? Okey. Yang ke-10 ialah proses penyempitan makna. Okey, macam mana cara penyempitan makna? Macam mana dalam kamus ada perkataan-perkataan yang dibentuk daripada proses ini, iaitu proses penyempitan makna. Okey, kita tengok Jadi penyempitan makna tu maksud dia kita ambil perkataan yang telah sedia ada, kemudian kita sempitkan makna dia. Okey, sempitkan maknanya untuk merujuk kepada sesuatu yang lebih umum. Okey, kalau biasa kita dengar perkataan itu mempunyai makna pelbagai, tapi kita kecilkan makna tu kepada makna yang lebih umum dan spesifik lah. Okey, misalnya yang anda lihat
Okey, Tuan Puteri, kita tidak boleh memberikan makna lain sebenarnya. Okey, selalunya Tuan Puteri itu ialah panggilan kepada wanita bangsawan ataupun wanita berketurunan raja. Jadi agak terhad dari segi makna bagi perkataan Tuan Puteri. Kalau anda lihat Tuan, okey, Tuan ni merujuk hanya kepada seorang lelaki yang mempunyai taraf yang dihormati. Okey, dalam surat biasa kita guna Tuan. Tuan merujuk kepada panggilan hormat untuk lelaki, manakala Puan ialah panggilan hormat untuk perempuan. Okey, banyak perkataan-perkataan lain yang kita sempitkan hanya spesifik untuk perkataan itu dan maknanya kita faham tiada dirujuk kepada perkataan lain. Contoh yang anda boleh lihat pada skrin ialah ustazah. Okey, perkataan ini kalau nampak dalam kamus merujuk kepada panggilan kepada guru agama wanita. Kita tak pernah dengar lagi ustazah tu ada makna lain. Sama juga ulama, okey, agamawan lelaki. Bagaimana dengan DYMM? Kalau disebut DYMM, Duli Yang Maha Mulia, kita tidak pernah menggunakan akronim itu merujuk kepada makna yang lain. Okey? Jadi yang terakhir ialah Dayang. Dayang merujuk kepada pelayan istana, kerabat diraja. Tidak pula kita rujuk maknanya kepada perkataan lain. Kalau di dalam kamus memang inilah maknanya. Okey? Jadi kita teruskan dengan ataupun proses yang ke-11, iaitu proses yang terakhir, bagaimana perkataan dalam bahasa Melayu dibentuk. Okey, jadi macam mana? Ini paling mudah. Kalau kita baca surat khabar, kalau kita baca majalah, tapi yang paling banyak sekali terkandung di dalam akhbar, sama ada akhbar online ataupun akhbar fizikal, memang akan wujud penyingkatan ataupun singkatan. Okay, memang akan memudahkan penulisan. Okey, seperti yang biasa kita nampak, contohnya seperti doktor, TV. TV ialah singkatan daripada perkataan ataupun morfologi television. Yang anda boleh nampak pada skrin ini. Okey, paparan ini. Television kita boleh guna dalam konteks yang lebih formal, merujuk pada yang biasa kita sebut TV, untuk konteks yang tidak formal. Doktor kita selalu guna DR sahaja. Profesor, prof, encik, ini kita biasa guna singkatan dia EN saja. Okey, dan biasa kita nampak tuan, kadang-kadang mereka ada yang menggunakan singkatan TN, puan menjadi PN, manakala bapa menjadi pak. Okey, itu ialah merujuk kepada kaedah yang terakhir, iaitu kaedah penyingkatan. Okey, baik. Sekarang saya ingin memberi kesimpulan kepada ke-11 proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu ini. Jadi sebenarnya morfologi ataupun perkataan, lebih mudah kita sebut perkataan. Kalau lebih sifatnya saintifik, istilah itu ialah morfologi. Okey, morfologi ni ialah aspek yang penting dalam tata bahasa. Dan tata bahasa ni pula kita anggap sebagai satu yang asas bagi suatu bahasa. Jadi kita mesti jelas morfologi merujuk kepada perkataan, dan mesti diingat morfologi akan berubah dari semasa ke semasa mengikut kepada kehendak semasa. Okey, bergantung kepada apa yang berlaku ataupun senario yang berlaku, mesti akan wujud perkataan-perkataan baharu ataupun perkataan-perkataan yang diolah semula. Jadi perkembangan ini sebenarnya membantu kepada memperkaya ataupun memperkasa
kosakata. Jadi, selain daripada yang kita tahu ya, proses pembentukan kata seperti adanya kaedah pemajmukan, kaedah menggandakan perkataan, kaedah-kaedah lain seperti memberikan imbuhan. Okey, ada juga morfologi ataupun perkataan yang memang asalnya secara tunggal. Dia wujud secara sendirian. Okey. Jadi semua pelajar mesti jelas penggunaan perkataan yang kita gunakan setiap hari dan juga yang kita nampak dalam kamus-kamus dan kita gunakan untuk menulis ataupun bercakap sebenarnya telah melalui proses yang telah diajar. Jadi sebenarnya kesimpulan keseluruhan, kesimpulan yang juga saya anggap sebagai penting di dalam topik ini, bab ini, ialah saya cuba untuk mendedahkan bahawa perlu kenal bagaimana perkataan-perkataan yang ada di dalam kamus tu wujud. Dan kita menggunakan perkataan tu seharian juga, kita kena tahu bagaimana perkataan itu boleh ada di dalam kamus dan kita gunakan, ya. Bagaimana perkataan yang diberikan morfem terikat memberikan makna yang berbeza berbanding dengan penggunaan perkataan tu secara tunggal, ya. Jadi semuanya mesti difahami. Okey, selama ini kita hanya menggunakan perkataan. Jadi harapnya dengan topik yang pertama ini di bawah proses pembentukan kata ataupun morfologi, jelaslah di sini kita bukan sekadar menggunakan perkataan tetapi kita tahu bagaimana proses ataupun kaedah ataupun cara perkataan itu dibentuk ataupun dijadikan, ya. Jadi itu saja untuk topik pertama di bawah proses pembentukan kata. Jadi untuk yang seterusnya kita teruskan dengan proses pembentukan kata di bawah aspek sintaksis. Okey, terima kasih.